Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video PGPC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Hai, saya Cikgu Badrul. Kita akan belajar hari ini apa itu kriptografi. What is cryptography? Okey, ada seorang bernama Paul dan kawannya yang berada di Amerika. Okey, contoh, ada seorang yang bernama Paul dan kawannya berada di Amerika. Okey, Paul ingin menghantar surat kepada kawannya di Amerika, tetapi surat daripada Paul akan dikendalikan oleh untrusted individu. Okey, oleh individu yang tidak boleh dipercayai. Okey, dia akan hantar surat akan dihantar ke pejabat pos akan hantar daripada Malaysia ke Amerika. Okey, ada beberapa orang yang akan handle, yang akan mengendalikan surat Paul tadi. Okey, untuk sampai kepada kawannya di Amerika. Jadi Paul akan menulis surat tersebut dalam plain text. Okey, plain text ini maksudnya plain text bermaksud teks biasa yang kita tulis dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Sepanyol, bahasa Jerman, bahasa Inggeris. Okey, ini adalah plain text atau teks biasa. Untuk menghantar surat tanpa dibaca oleh orang yang tidak dikehendaki, Paul akan encrypt. Okey, Paul akan menyulitkan plain text tadi. Okey, menyulitkan plain text tadi. Okey, contoh kalau perkataan fun, Paul akan tambah 52013. Okey, ini adalah key kepada perkataan tadi. Key kepada perkataan fun tadi. Okey, jadi Paul akan menyulitkan perkataan fun tadi dengan key atau kunci, menjadikan dia ciphertext. Okey, menjadikan dia ciphertext. Okey, kemudian Paul akan hantar kepada kawan dia melalui untrusted individu yang mengendalikan surat Paul. Kemudian individu itu tidak tahu sama ada isi kandungan surat tersebut kerana sudah disulitkan dengan kunci. Okey, dengan kunci nombor tadi. Dan apabila surat itu sampai kepada kawan Paul akan menyahsulitkan, decrypt. Okey, kawan Paul akan decrypt surat itu dengan kuncinya dan dia menukarkan kepada plain text atau teks biasa. Dia akan dapat perkataan fun tadi. Okey, perkataan fun tadi yang dihantar daripada Paul. Kriptografi dalam pengkomputeran. Kriptografi, okey, ataupun kriptografi berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu kriptos dan graphen. Kriptos bermaksud sembunyi, manakala graphen bermaksud tulis. Di sini apa yang penting adalah perkataan yang saya highlightkan dengan warna merah. Perkataan ini selalu ditanya di dalam peperiksaan. Jadi kita kena tahu apa maksud kriptos dan apa maksud graphen. Kriptografi boleh dihuraikan sebagai kajian tentang teknik kerahsiaan atau dikenali sebagai keselamatan komunikasi data. Tujuan utama kriptografi dicipta adalah untuk melindungi informasi daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain. Okey, di sini kita perlukan kriptografi supaya maklumat-maklumat sulit kita tidak terdedah dan boleh diguna untuk tujuan yang salah. Seperti yang berlaku sekarang ini, Macau Scam telah melakukan banyak jenayah terhadap informasi kita yang telah terdedah, okey, dengan tujuan yang salah. Pada zaman moden ini, kita sangat bergantung kepada sistem pengkomputeran digital. Okey, semua perkara telah didigitalkan. Semua ada e-learning, e-kerajaan dan pelbagai lagi sistem pengkomputeran digital. Malahan kita tidak lagi membeli secara tunai. Semua sekarang kita guna online shopping. Jadi keselamatan data kita sangatlah penting. Okay, situasi ini menyebabkan kebanyakan maklumat penting dan sulit individu, masyarakat dan negara disimpan dalam bentuk digital yang boleh diakses melalui laman sesawang. Cara penyimpanan dalam bentuk digital ini telah membuka ruang untuk pencerobohan maklumat berlaku. Bila kita simpan pelbagai bentuk maklumat kita dalam bentuk digital, hackers atau penggodam boleh menggodam dan menceroboh maklumat yang kita telah simpan. Okey, maklumat sulit yang telah kita simpan.
bagi mengatasi masalah pencerobohan maklumat, kriptografi telah menjadi satu keperluan yang besar untuk melindungi kepentingan maklumat dan perkomputeran. Okey, mari kita lihat 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Okey, yang pertama adalah kerahsiaan. Okey, apa itu kerahsiaan? Okey, kerahsiaan merujuk kepada kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain selain daripada penerima. Maksudnya kerahsiaan itu merujuk kepada sulitnya sesuatu maklumat itu dihantar. Okey, sulit maksudnya susah untuk ditafsirkan, sesuatu maklumat tersebut kerana pihak selain daripada penerima tidak tahu bagaimana nak tukarkan maklumat tersebut kepada maklumat yang boleh dibaca ataupun diketahui. Okey, yang kedua adalah pengesahan, authentication. Okey, pengesahan pula berkaitan dengan pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam satu komunikasi. Maklumat atau data yang diterima perlu dikenal pasti agar maklumat dihantar oleh pihak yang disahkan. Contoh, nama pengguna dan kata laluan bagi perbankan internet hanya boleh diakses oleh pengguna yang sah sahaja. Okey, mari kita lihat rajah ini. Okey, rajah ini menunjukkan beberapa orang, simbol menunjukkan beberapa user yang lain. Okey, user yang berbeza, user atau pengguna yang berbeza nak akses satu akaun. Untuk akses satu akaun ni dia kena ada pengesahan. Pengesahan contohnya password yang sesuai atau PIN number yang sesuai untuk membolehkan kita akses akaun kita. Okey, contoh orang yang oren ini, dia cuba nak masuk ke dalam akaun yang pertama menggunakan PIN. Dia tak tahu PIN dia apa, jadi akaun yang pertama tidak boleh diakses kecuali orang user pengguna. Kecuali pengguna ini, pengguna yang hijau ni dia tahu dia punya password. Jadi dia tahu dia punya password dan selepas PIN itu mengesahkan passwordnya betul, dia akan membawa pengguna ini ke akaun yang sepatutnya. Jika yang orang oren ini guna password yang salah, dia akan ditendang dan tidak dibenarkan untuk masuk ke laman tersebut, masuk akses akaun tersebut. Jika dia tak ada akaun, dia tak boleh sahkan bahawa dia pengguna akaun yang pertama. Jadi dia tidak boleh masuk kerana PIN dia tak tahu apa itu PIN number yang membolehkan dia mengakses akaun yang pertama. Contohnya kalau yang kuning ini, orang yang kuning ini cuba nak akses akaunnya, dia ada PIN yang tertentu untuk dia ke akaunnya. Mungkin akaunnya adalah akaun yang kedua. Mungkin yang kuning ini akaun dia adalah akaun yang kedua. Akaun dia adalah akaun yang kedua. Jadi dia boleh akses akaun dia yang kedua tadi. Dia boleh akses akaun dia yang kedua tadi. Ini adalah di bawah tajuk pengesahan. Kita masuk yang ketiga. Ketiga adalah integrity. Kita lihat di sini integrity. Apa itu integrity? Integriti ialah perkhidmatan keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data pihak lain. Contohnya, transaksi perbankan dalam talian menggunakan kriptografi bagi mengelakkan pihak lain melakukan perubahan sebarang maklumat dalam transaksi seperti jumlah wang, nombor akaun dan sebagainya. Jadi, pihak lain tidak boleh melakukan apa-apa perubahan terhadap data kita yang telah kita simpan. Di sini hanya pengguna yang sah sahaja boleh akses maklumat yang ada. Hanya pengguna sah sahaja yang boleh mengakses dan memanipulasi maklumat yang ada. Hanya pengguna yang sah boleh manipulasi. Manipulasi ini maksudnya boleh edit, tambah, delete data yang ada. Hanya pengguna yang sah saja boleh manipulasi data. Yang keempat, tiada sangkalan. Apa maksud tiada sangkalan? Tiada sangkalan digunakan untuk membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut. Kita boleh tengok contoh seperti kita buat online transaction. Transaksi online, kita beli barang di Shopee contohnya.
kita menghantar kepada bank supaya membayar kepada peniaga, dan bank akan hantar kepada kita PIN code. Contoh kita membuat transaction kepada penjual, bank akan suruh kita hantar dan sahkan TAC, okey, nombor TAC. Okey, di sini selepas kita cuba membuat pembayaran, kita akan dikehendaki memasukkan teks, okey, TAC. Okey, kita kena send TAC ke SMS phone kita. Okey, selepas kita confirm di sini, tag akan dihantar kepada kita punya phone, dan daripada situ baru kita isikan teks di ruangan yang perlu kita isi di dalam Maybank to You. Contohnya Maybank to You. Kemudian bila kita isikan teks itu, baru Maybank to You membenarkan kita melakukan transaksi tersebut. Jadi pihak kita dan pihak bank tidak menafikan bahawa mereka telah menghantar dan menerima maklumat yang kita hendak beli barang daripada penjual tersebut. Okey, bila kita confirm pembelian tersebut selepas memasukkan tag, okey, duit kita akan dihantar kepada penjual barangan online tadi. Seterusnya kita akan masuk proses cipher. Ini adalah gambar raja proses cipher. Okey, kita ada penghantar dan penerima. Boleh lihat penghantar dan penerima. Okey, penghantar akan menyediakan tag biasa, plain tag, untuk dinyah sulitkan. Okey, untuk dinyah sulitkan menggunakan beberapa teknik yang kita akan belajar sebentar lagi. Setelah tag biasa disulitkan, contoh teks biasa. Okey, teks biasa kita tulis sebagai makan. Okey, dia nak hantar teks makan di sini. Okey, kemudian dia akan lakukan, penghantar akan melakukan penyulitan, di mana makan akan ditukarkan, perkataan makan akan disulitkan. Okey, makan akan tambah key, mungkin akan jadi, okey, mungkin akan jadi 5 makan 97. Okey, kemudian sini teks yang telah disulitkan ini akan menjadi teks cipher. Okey, akan jadi 5 makan 97. Okey, teks cipher. Okey, di sini teks ini telah menjadi teks cipher. Kemudian daripada 5 makan 97, dia akan dinyah sulitkan. Okey, 5 makan 97 ini dinyah sulitkan. Okey, dinyah sulitkan menjadi makan. Okey, dinyah sulitkan menjadi makan. 5 makan ini dinyah sulitkan akan menjadi makan dan menjadi teks biasa kembali. Teks biasa kembali di dalam, okey, di dalam ini. Okey, akan menjadi teks biasa di sini. Dan penerima boleh baca teks biasa yang telah dinyah sulitkan. Okey, ini adalah proses cipher. Setiap proses penyulitan dan proses penyah sulitan dapat dilengkapi dengan menggunakan kunci yang hanya diketahui oleh penghantar dan penerima. Teks cipher tidak boleh dinyah sulit oleh pihak yang tidak berhak tanpa kunci tersebut. Okey, kunci ada beberapa jenis. Okey, mari kita lihat. Cipher ada beberapa jenis, iaitu yang pertama ialah cipher kunci simetri dan juga cipher kunci tidak simetri. Cipher kunci simetri termasuk semua cipher klasik menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan atau simbol. Maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baharu. Ini untuk cipher kunci simetri. Cipher kunci tidak simetri digunakan dalam cipher moden, kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Melibatkan dua kunci, iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Kunci awam boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk penyulitan, manakala kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Nyah sulit memerlukan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian. Okey, kita masuk penyulitan, encryption. Penyulitan ialah satu proses menukarkan teks biasa kepada teks cipher, iaitu teks dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca. Contoh, saya minum air. Contoh teks biasa, saya minum air. Okey, kita tukarkan kepada teks cipher. Okey, kepada teks ini. Okey, ini adalah teks biasa dan ini adalah teks yang telah disulitkan. Okey, ini adalah teks yang disulitkan, yang telah disulitkan.
Okey. Ini adalah teks biasa dan ini adalah teks cipher. Okey, ini adalah gambar raja yang menunjukkan proses penukaran atau penyulitan teks biasa kepada teks cipher dalam proses penyulitan. Okey, mari kita lihat proses nyasulit pula. Nyasulit atau description. Proses nyasulit akan berlaku terhadap teks cipher untuk mendapatkan kembali teks biasa yang asal. Teks cipher, okey, teks cipher ini akan dinyasulitkan. Okey. Teks cipher akan melalui proses penyasulit, okey, dengan menggunakan kunci dan algoritma penyulitan, okey, akan menukarkan menjadi teks yang biasa kembali, okey, untuk diterima oleh penerima. Untuk diterima oleh penerima. Okey, di sini adalah penerima. Diterima oleh penerima di sini. Okey, diterima oleh penerima. Okey, mari kita lihat prosesnya. Okey, prosesnya penghantar. Okey, penghantar akan menghantar teks biasa yang berbentuk saya minum air. Kemudian dia akan menyulitkan, okey, dalam proses penyulitan dengan menggunakan kunci dan algoritma penyulitan menjadikan teks cipher. Kemudian ini teks cipher yang di atas. Okey, kemudian teks cipher ini akan dinyasulitkan, akan mengalami proses penyasulitan, okey, menggunakan kunci dan algoritma penyulitan untuk dijadikan teks biasa untuk diterima dan dibaca oleh penerima. Okey, ini adalah gambar raja proses penyulitan dan proses nyasulit. Okey, pada video yang seterusnya kita akan menghasil dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah cipher. Okey, kaedah cipher antaranya adalah reverse cipher, substitution cipher dan transposition cipher. Sampai di sini saja kelas kita hari ini untuk video kali ini. Kita akan bertemu pada video yang akan datang. Sila like, share dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang seterusnya. Jika ada sebarang komen atau penambahbaikan, bolehlah komen di ruangan komen. Sekian, terima kasih.